நாட்டுக்காரன் பாருங்க. நான் ஏன் தமிழ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்றேன்னு தெரியுமா? எனக்கு நாட்டுக்காரனை விடைக்க பிடிக்கும். Mempersediakan dengan menggunakan bahasa korang. Korang kena ingat, orang Melayu pun ada yang pandai berbahasa Tamil, berbahasa Cina. Dia punya order ni silap minta maaf lah, pernah muncul di Astro satu ketika dahulu, okay, dalam satu rancangan mencari bakat-bakat baru, yang mana Nabil, siapa, James Douglas, apa nama tu, pelawak Cina tu, okay, yang hadir di tempat tu untuk menyongkil bakat-bakat baru. Ramai Cina dan India suka buat konten TikTok dalam bahasa Melayu supaya apa, senang nak faham. And if you were non-Muslim, you would go to hell. Right? That's what they told me. That's what all the ustaz told me in school. Hey, you know, your Chinese Indian friends are all going to hell. I'm like, holy shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Hari ini kita baru saja kembali bertugas, tapi saya mengambil kesempatan untuk cuti satu hari lagi. Dan baru saja kita lalui suasana kesesakan lalu lintas. Ramai juga yang balik kampung sempena Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, dan tentulah jam. Tapi saya mengambil kesempatan untuk mengelakkan jam dengan cara saya, yang mana saya sebenarnya kalau balik selepas maghrib atau isyak di sebelah malam, saya akan mengantuk. Jadi saya menggunakan kaedah yang saya boleh bertahan mengantuk, iaitu gerak dalam 4:30 pagi macam tu lah, hingga 5 pagi daripada Johor ke Selangor ataupun daripada Selangor ke Johor. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni cerita pasal Raya Haji ni, kita alhamdulillah kita dapat merayakannya dengan aman dan makmur. Dan ramai juga yang mengambil kesempatan daripada yang non-Muslim untuk bercuti ke sana dan sini. Termasuk mungkin saya tak tahu suasana di Kuala Lumpur macam mana, warga-warga asing, okey. Dan macam ni kita nak cerita sikit tentang pentingnya kita sama-sama menjaga keamanan, keharmonian, kebebasan beragama. Okey, tapi baru-baru ni Raya Haji tahun ini, Raya Aidiladha, Raya Korban. Okey, ni tiga sebutan nama raya ni memang sinonim lah. Dulu masa kecil-kecil sebut Raya Haji, Okey, tapi kali ni raya kita di Malaysia dicemari dengan insiden ataupun konten di sebuah namanya kelab stand up comedy di TTDI, Kelab TTDI, kalau silap minta maaf, yang mana seorang wanita Islam Muslim yang dah berkahwin, dan dia membuat kenyataan bahawa dia ada 7 boyfriend 7 boyfriend. Apa ke benda gila dia ni lepas tu. Tapi sebenarnya dia buat kenyataan itu selepas viral, dia upload sendiri video dia yang saya difahamkan, yang mana dia buat stand up comedy tu. Mulanya dia pakai tudung, dia bertudung elok lah, tutup aurat, tapi tiba-tiba dia buka tudung dia dan mendedahkan auratnya, satu hal tapi agak seksi jugalah. Okey, jadi apa dia punya motif tu, dan saya difahamkan sedang disiasat dan dah ditahan, termasuk teman lelaki dia. Okey, lepas tu ada satu kenyataan atau cadangan supaya kelab tersebut diarah tutup. Tapi ada juga pelawak Melayu Islam Malaysia yang mengatakan itulah tempatnya lahir bakat-bakat baru. Dan saya tak nak sebut siapa, tapi ada pihak satu lagi, komedian popular, yang kata tutup je lah, okey, daripada ia terus merosakkan. Tapi rupa-rupanya saya sebenarnya perasan owner dia tu, dia punya owner silap minta maaf lah, pernah muncul di Astro satu ketika dahulu, okey, dalam satu rancangan mencari bakat-bakat baru, yang mana Nabil, siapa, James Douglas, apa nama tu, pelawak Cina tu, okey, yang hadir di tempat tu untuk menyongkil bakat-bakat baru. Rupa-rupanya dia punya owner tu, saya dipahamkan dia bukan Islam dan dia ada buat satu lawak jenaka, dan saya fahamkan juga ramai yang mula mendedahkan, okey, video-video stand up comedy di tempat tersebut, yang selama ni ia tidak didedahkan selepas viral. Maka banyak lagi lah sokongan daripada netizen, elok tutup, dan mungkin juga lepas ni pemiliknya akan disiasat. Kita akan buat laporan polis ramai-ramai, okey, buatlah laporan polis, sebab dia entahlah, okey, dia sebenarnya macam ni. Saya dulu berpandangan kalau orang Islam, kita mostly cerita pasal ialah tudung lah, okey. Kalau orang Islam perempuan pakai tudung tak betul atau tak bertudung, itu antara masalah dia dengan agama dia, okey. Dia tak tutup aurat, itu masalah dia dalam dunia Islam dia. Dan kita sebagai orang yang orang kata bukanlah ulama, ustaz dan pendakwah, okey, tapi kita sering mendoakan semoga satu hari nanti dia terbuka hati dia untuk tutup aurat, bukan bertudung, tutup aurat. Jadi itu hal dia.
Tapi yang kita geram ni sekarang ni dah jadi macam satu trend. Elok-elok bertudung, buka tudung dan mengumumkan kepada umum. Ni golongan artis. Kat sinilah saya rasa sebahagian dari puncanya kenapa rakyat Malaysia yang non-Muslim, ataupun saya lebih seronok dengar ada orang sebut, pendakwa sebut belum Muslim. Kita maknanya belum Muslim tu mendoakan lah. Saya sendiri pun sering mendoakan sebagai kawan-kawan saya yang non-Muslim ni supaya mendapat hidayah. Tapi kita tak ada paksaan. Okay? Sebab saya yakin dengan Islam dan saya yakin sama-sama nak menuju ke arah alam akhirat nanti, ke syurga. Sebab syurga bukan milik orang Melayu, tapi untuk orang-orang Islam yang baik-baik dan beramal soleh. Jadi kat sini kalau kita tengok, okey, kenapa mereka yang non-Muslim ini tidak menghormati dan mempersedakan Islam ni di Malaysia? Kerana apa? Kerana golongan-golongan ni artis. Contoh kita cakap macam saya sebutlah kali ni, saya tak payah sensor lah. Contoh macam artis Emma Maembo. Cantik orangnya, comel orangnya, dah bertudung. Tiba-tiba mengumumkan dia rasa macam dia ada cakap kalau saya silap cakap dia kata tak nak berpura-pura. This is not berpura-pura, this is kewajipan. Terus cakap kalau tak nak bertudung itu tak apa, tapi jangan persendakan aurat ini. Sebab kalau tak bertudung, tak tutup aurat, kita boleh doakan dan kita boleh tegur dengan cara yang baik. Okey, tapi kalau mengumumkan diri untuk buka tudung, buka hijab, free hair, macam satu lagi yang artis yang lain ada hujung-hujung Senrose, saya takut salah sebut nama. Ujung dia Senrose kan. Ada kan? Okey. Dan ada juga yang mempersedakan dia rasa dia tak pakai tudung tak apa, itu antara dia dengan Allah, dan dia rasa dia bangga kerana sudah pergi umrah. Sedangkan orang yang bertudung tutup aurat pun tak dapat jemputan daripada Allah. Ini bukan cerita pasal jemputan, sebab ini kemampuan. So kalau pergi umrah, pergi haji dan balik pun masih lagi free hair, so nothing. Kan, sia-sia. Inilah antara punca-puncanya kenapa Islam di Malaysia dipersendakan. Sebab orang Islam, orang Melayu sendiri mempersendakan, memperlekehkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Itu belum lagi ada satu ni, kalau kita nak kaitkan dengan politik pun sama. Ada dulu satu menteri kan, daripada satu kerajaan yang tak bertahan lama tu kan, dia jadi menteri hal ehwal agama ya. Dia boleh mengundang, membuat sidang khabar yang mana berkisah tentang apa ya? Bapa-bapa di Malaysia ni nak guna tandas mana, dan dia buat sidang khabar. Ini apa benda ni? Ini apa ni? Macam wali politik pula. Jadi nampak kat situ. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya bukan pendakwah. Tapi dalam masa sama, saya sedang berpesan pada diri saya dan anda di luar sana kan. Kita sepatutnya fikir-fikirkanlah. Jadi sebab saya, kita nak salahkan, mereka-mereka yang non-Muslim mempersedakan Melayu, mempersedakan Islam. Ini sebenarnya kita tak sedar. Salah kita, silap kita sendiri. So menteri-menteri, jabatan-jabatan yang berkaitan dengan hal agama ni, apa tindakannya? Saya tak tahu ya, si Siti Amirah binti Abdullah ni, buka tudung stand up comedy ni. Tak tahu lepas ni apa tindakannya. Adakah dia akan mohon maaf? Adakah dihadapkan ke mahkamah? Akan dijatuhkan hukuman campak ke laut ataupun hukum penjara? Saya tak tahu. Tak ada tindakan tegas. Okey. Jadi kat sini cuma dalam masa yang sama, okey, salam Melayu lah. Okey, mungkin ada yang kecam saya lepas ni. Kepada yang mereka-mereka yang non-Muslim, kita duduk kat Malaysia ni aman dan makmur, harmoni, berbilang agama, berbilang bangsa. Kita nak patah balik sejarah untuk menghalau, okey, yang mana setengah orang sebut kaum pendatang di China, India, Sikh, apa semua ni kan, okey, tak boleh. Sebab benda ni dah jadi sejarah dan mereka datang cara baik dan mereka ada perjanjian ini. Kalau nak kata salah yang perjanjian kemerdekaan tu lah. Okey. Tapi kita teruskanlah hidup kita. Benda dah lepas, dah jadi dah. Saya cakap terus terang, saya berniaga. Saya boleh berkawan. Kan? Saya boleh supply barang ke China. China Malaysia lah, bukan China. Okey. China beli barang dengan saya. Melayu, Sing. Apa lagi kita nak? Saya rasa kawan-kawan saya yang non-Muslim, okey, ataupun yang bukan Melayu lah, yang sama-sama support saya dan saya support dia. Dia hantar barang kat saya, suruh pasang, dia minta quotation, dia minta apa semua kan, Jackie, siapa nama lagi tu, Allah, ramailah kalau nak sebut, okey, Akiang, Aseng, Ameng, siapa Sing yang dekat Perak tu, okey. Diorang ni kalau dengar tengok video saya, dia pun sokong saya yakin. Apa lagi kita nak kat Malaysia ni? Kan, masing-masing ada career kan, ada anak isteri, boleh hidup aman. Kita macam contoh kita bercakap tengok video ni, you tengok video ni kan, anda tengok video ni kan, okey tak? Okey kan? Ada tak tengah tengok video live saya ni atau tengok YouTube saya, tiba-tiba nak tengok dalam keadaan ketakutan? Sebab apa takut? Ada tembakan, gempa bumi, apa semua tak ada. Tembakan tak ada. Kita semua aman. Dan mostly kita tak ada yang tengok kelaparan. Kalau kita kemiskinan dan kelaparan dan sebagainya, kita saling membantu, tak kira agama dan bangsa. Kalau kita tengok TikTok contoh kan, ramai
China dan India suka buat konten TikTok dalam bahasa Melayu supaya apa? Senang nak faham. Dia adalah satu konten yang nak menarik. Konten antara China dan Melayu, China dan India, India dan Melayu. Saya rasa saya masih ingat lagi, saya dulu sering ke China atas urusan pekerjaan dan perniagaan. Saya tertarik apabila ternampak beberapa Cina, saya yakin dalam satu keluarga lah, bercakap dalam bahasa Indonesia. Rupa-rupanya di Indonesia ni orang kata memang dia dah jadi macam tu. Dan saya yakin di Kelantan pun macam itulah, Sabah Sarawak ke. Tapi saya cakap tu terang, saya selalu jumpa, saya tengok muka dia tak bawa Cina. Dan bila saya tegur dia, dia kata daripada Indonesia. Bayangkan, saya rasa perlu ke tidak satu hari nanti kan, penguatkuasaan supaya bahasa Malaysia ni bukan setakat bahasa kebangsaan. Okey? Bukan bahasa pengantaraan tapi wajib. Dan entah-entahlah kalau saya ada kuasa lah kan, nak je saya haramkan bahasa-bahasa Melayu lain ni. Tapi kena ingat, kalau kita tak haramkan pun, kita tak buat macam Indonesia, kita kena faham, wahai mereka-mereka yang bukan Melayu, yang suka resis lah contoh, mempersedakan dengan menggunakan bahasa korang kena ingat, orang Melayu pun ada yang pandai berbahasa Tamil, berbahasa Cina. At the same time, Cina-Cina yang Muslim, India yang Muslim, mereka takkan selesa dan mereka akan sampaikan apa yang korang jadikan Melayu ni sebagai, ataupun Islam ni sebagai satu bahan jenaka kan? Mereka akan sampaikan, dan sebab mereka tak selesa, mereka tak suka. Okey? So apa yang penting kat sini, sekali lagi saya mohon maaf, saya ingatkan, berpesan kepada mereka-mereka yang suka mempersedakan Melayu atau mempersedakan Islam dalam bahasa yang konon-kononnya orang Melayu tak faham. Yelah, betul, saya pun tak pandai cakap Cina, tak pandai cakap India. Tolonglah kan, elakkan benda ni. Okey? Ya, faham. Ada juga orang Melayu yang orang kata resis. Tapi benda-benda macam ni saya rasa benda ni boleh dikawal lagi, boleh ditegur. Okey? Nampak kat situ. Risaulah kita nak ke duduk kat Malaysia ni ada huru-hara sampai terpaksa pihak tentera, polis, tentera lah, sampai terpaksa turun padang untuk menyuraikan, tunjuk perasaan, mengambil tindakan. Tak payah kan, kita teruskan hidup dengan harmoni. Saya rasa seronok sebenarnya. Macam berniaga ni, kita tengok Cina pandai berniaga kan. Kita orang Melayu, saya sebagai orang yang berniaga juga kan, saya berbaik dengan Cina-Cina yang berniaga ni. Bukan apa sebab saya nak korek ilmu, tapi diorang okey kalau kita pandai dan menguntungkan dua belah pihak kan. So dia akan bantu kita, dia akan bantu saya. Dan saya cakap terang, perniagaan saya sekarang pun banyak dibantu oleh rakan-rakan berbangsa Cina. Okey? Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya harapkan lepas ni dah lah janganlah, elakkanlah zaman viral ni, zaman CCTV bergerak ni. Jangan buat benda-benda bodoh, jangan buat benda-benda yang ini bukan cerita pasal Cina, Melayu, India, tapi ni cerita Malaysia kan. Saya berpesan juga kepada yang orang Melayu, bukan hanya saya nak tunjuk yang saya hanya tuju pada Sikh apa di India, Cina, tak kan. Jangan buat benda-benda bodoh, jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan keharmonian kita. Okey? Hujan, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. I went to government school, and you know what they did? When as soon as you arrive in government school, they segregated you according to your religion, right? If you were a Muslim, you go to Islamic studies, right? And if you were non-Muslim, you would go to hell, right? That's what they told me. That's what all the ustaz told me in school. Hey, you know, your Chinese Indian friends are all going to hell. I'm like, holy shit, we should tell them. I'm trying out for the school basketball team. I don't want to play alone. What happened? What happened to Muthu and Achong? Oh, condemn ready, bro. Condemn ready. என்ன மன்னிச்சுடுங்க, itu வந்து Bumi Putra போட்டா நேரம். So இப்ப எல்லாரும் சும்மா இருங்க, நாட்டுக்காரன் பாருங்க. நான் தமிழ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்றேன்னு தெரியுமா? எனக்கு நாட்டுக்காரனை விடக்க பிடிக்கும். இங்க ஓகே தான், ஏன்னா அது உங்களுக்கு புரியாது. நான் இங்கிலீஷ்லயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன், அப்பயும் அவங்களுக்கு